Salam sejahtera. Video ini akan membincangkan Wilcoxon Match Pair Sign Rank Test. Wilcoxon Match Pair Sign Rank Test merupakan ujian bukan parametrik yang setara dengan ujian T dua sampel bersandar. Dia membandingkan median antara dua kumpulan yang bersandar dan bukan membandingkan mean seperti ujian T dua sampel bersandar. Terdapat dua andaian untuk Wilcoxon Match Pair Sign Rank Test. Pertama, kes ataupun data kita mestilah dalam pasangan. Dan kedua, pemboleh ubah perlu diukur adalah sekurang-kurangnya tahap datanya ordinal. Untuk lebih memahami topik ini, mari kita buat satu contoh. Satu kumpulan yang terdiri daripada 10 orang pelajar mempunyai kerisauan kronik telah menerima beberapa sesi terapi kognitif. Skor quality of life diukur sebelum dan selepas sesi terapi. Data mereka adalah seperti sebelah dalam jadual ini. Persoalan kajian adalah, adakah terdapat perbezaan pada skor quality of life sebelum dan selepas menjalani terapi kognitif. Mari kita lakukan yang 5 langkah pengujian hipotesis untuk menyelesaikan ataupun menjawab persoalan kajian ini. Langkah pertama, menulis hipotesis kajian. Kat sini kita ada hipotesis null dan hipotesis alternatif. Hipotesis null, tidak terdapat perbezaan median antara skor quality of life sebelum dan selepas sesi terapi. Hipotesis alternatif, terdapat perbezaan median antara skor quality of life sebelum dan selepas sesi terapi. Langkah kedua, menetapkan arah signifikan kita, which is alpha 0.05. Langkah ketiga adalah untuk mengira nilai statistik untuk ujian Wilcoxon Match Pair Sign Rank Test. Pertama, kita perlu dapatkan nilai perbezaan antara data sebelum dan data selepas. Ingat, kalau kita tolak sebelum dengan selepas, semua data di sini perlu ikut protokol yang sama, iaitu menolak sebelum dengan selepas. Jika kita tolak selepas dengan sebelum, maka semua data juga perlu menolak selepas dengan sebelum. Setelah kita sudah mencari nilai perbezaan, asingkan negatif dan positif sign dengan angka dan kita akan dapat nilai mutlak. Once kita dapat nilai mutlak, rankingkan nilai mutlak di sini. Kita boleh perhatikan bahawa untuk ranking nilai 1, kita ada dua nilai 1. Maka ranking 1 dan 2 perlu ranking ni perlu dikongsi. Ranking 1 dan 2, kita cari ranking yang boleh dikongsi adalah 1 tambah 2 bahagi 2, 1.5, 1.5. Jadi 1 dan 2 dah tak ada, ranking yang seterusnya adalah untuk ranking ke-3. Untuk nilai mutlak 2. Untuk seterusnya adalah nilai mutlak 3. Dan kita boleh perhatikan kita ada 2 nilai 3. Jadi ranking yang seterusnya adalah untuk 4 dan 5. Jadi ranking 4 tambah ranking 5 bahagi 2, ranking untuk nilai mutlak 3 adalah 4.5 dan 4.5. Jadi 4 dan 5, ranking 4 dan 5 telah diambil. Seterusnya adalah ranking 6, 7, 8 dan 9. Mohon perhatikan bahawa untuk nilai perbezaan yang kosong, kita tidak akan melakukan apa-apa ranking terhadap nilai ini. Kalau kosong, kita abaikan dalam pengiraan, bahkan dalam ranking. Seterusnya, kita nak kira nilai statistik untuk ujian Wilcoxon. Nah, apa yang kita perlu buat adalah untuk menjumlahkan ranking mengikut sign. Kalau dia negatif, kita jumlahkan bersama negatif, kita jumlahkan bersama, dan positif kita akan jumlahkan bersama. Jadi positif kita nampak ada 2 sahaja.
ranking dia adalah daripada nilai yang sign dia positif. Seterusnya, kita mengira nilai statistik. Okey, kita jumlahkan ranking untuk yang sign yang positif dan sign yang negatif. Jadi untuk positif, kita nampak tadi hanya ada 2, ranking 1.5 dan ranking 3. Jadi jumlah adalah 4.5. Untuk ranking yang sign dia adalah negatif, kita ada 1.5, 4.5, 4.5, 6, 7, 8 dan 9. Jumlah adalah 40.5. Jadi kita ada 2 nilai statistik Wilcoxon, yang positif dan yang negatif. Kita nak pilih yang mana? Kita perlu pilih yang kecil, pilih yang terkecil. Dan dalam kes ini adalah 4.5. Jadi nilai statistik Wilcoxon match pair sum rank test kita adalah 4.5. Langkah seterusnya adalah untuk mengenal pasti atau mencari nilai kritikal untuk ujian Wilcoxon. Jadi kerana tadi kita ada satu pasangan data yang tiada perbezaan, maksudnya perbezaan tu kosong, maka kita abaikan dalam pengiraan N. Jadi N adalah 10 tolak 1, N adalah 9 sahaja. Jadi kita kata N kita 9, P kita 0.05, tapi kerana ini adalah table untuk one tail test, maka 0.05 untuk adalah for two tail test. Jadi yang setara adalah bahagi 2 lah. 0.05 bahagi 2 akan memberi kita 0.25. So kita tengok yang bahagian ini. Jadi nilai critical untuk N 9 pada alpha 0.05 adalah 5.0195. Pastikan anda rujuk jadual Wilcoxon Match Pair Sign Rank Test. Langkah kelima adalah melakukan keputusan. Jadi kita perlu membuat keputusan menolak atau tidak menolak null hypothesis. Tapi ingat, untuk ujian Mann-Whitney dan untuk sama sebagai Mann-Whitney, untuk ujian Wilcoxon Match Pair Sign Rank Test, cara kita melakukan keputusan menolak atau tidak menolak null hypothesis melalui cara manual ni, maksudnya bandingkan nilai kira statistik dengan nilai kritikal, adalah songsang. Maksudnya untuk kes ujian Wilcoxon Match Pair Sign Rank Test, kita menolak null hypothesis apabila nilai statistik kira lebih kecil atau sama dengan nilai kritikal. Jadi untuk kes kita, nilai kira statistik Wilcoxon adalah 4.5. Dan nilai kritikal yang kita dah kenal pasti tadi adalah 5.0195. Oleh kerana nilai statistik adalah kurang daripada nilai kritikal, maka kita menolak null hypothesis. Contoh pelaporan yang kita boleh tulis adalah seperti berikut. Ujian Wilcoxon Match Pair Sign Rank Test dijalankan untuk melihat perbezaan antara skor quality of life sebelum dan selepas sesi terapi kognitif. Kajian ini mendapati bahawa terdapat perbezaan median yang signifikan antara skor pelajar sebelum dan selepas sesi terapi kognitif dengan W9 adalah N tadi, KN kita bersamaan dengan 4.5, P kurang daripada 0.05. Mungkin anda tanya, kenapa saya tulis P kurang daripada 0.05? Kerana kita menolak null hypothesis, maka nilai P adalah kurang daripada 0.05. Seterusnya, mari kita melakukan pengiraan melalui SPSS dan interpretasikan output SPSS untuk ujian Wilcoxon Match Pair Sign Rank Test. Kita akan guna balik
contoh yang sama supaya kita boleh lihat output dia macam mana dengan pengiraan dia macam mana. Langkah pertama adalah untuk masukkan ataupun inputkan data dalam SPSS. Jadi data ini adalah berpasangan, maka kita akan ada dua row. Okey, kita akan ada before and after. So berpasangan. Kalau kita enter macam ni, barulah data berpasangan, betul tak? Seterusnya, kita pilih analyze, non-parametric test, legacy dialogues dan to related sample. Kita klik kat to related sample. Apabila kita klik kat to related sample, kita akan dapat paparan berikut. Jadi kita masukkan pemboleh ubah kita before dan after ke dalam test pairs, and you will see dia masuk sebagai pasangan. Lepas tu kita perlu pick Wilcoxon dan klik pada OK. Berikut adalah output SPSS untuk ujian Wilcoxon Sign Rank Test. Kita boleh tahu daripada sini tajuk dia, Wilcoxon Sign Rank Test. Dan kita boleh nampak negative rank, nampak tak? Sebelum dan selepas. So maksudnya di sini selepas tolak sebelum. Alright, selepas tolak sebelum. And untuk negative rank ada 2, sama dengan apa yang kita dapati. Sum of rank 4.5. Untuk positive rank ada 7 dan sum of rank 40.5. Dan kita tahu kita ambil statistik untuk Wilcoxon adalah yang paling kecil, maka untuk statistik kira adalah 4.5, sama dengan apa yang kita dah buat secara manual. Mari kita lihat kepada statistik dia pula. Jadi di sini kita boleh nampak untuk two-tail test P value dia 0. P adalah 0.033. Jadi oleh kerana kita punya nilai P adalah 0.033 dan dia adalah kurang daripada 0.05 seperti apa yang kita stepkan alpha kita, maka kita menolak null hypothesis. Samalah dengan keputusan yang kita dapati melalui cara manual. Maka berakhirlah video ini yang membincangkan ujian bukan parametrik Wilcoxon Sign Rank Match Pair Sign Rank Test yang setara dengan ujian T 2 sampel bersandar. Selamat maju jaya.